Okey, bersama lagi dengan saya Atira binti Abdul Razak. Kalau tadi kita tengok semua poster yang terlibat dalam poster presentation di NCC 2020 IIKKM Sungai Buloh. So sekarang kita berubah pula ke booth yang ada di NCC untuk kali ini. So bersama dengan saya adalah salah seorang wakil daripada Jasper Launch. So Encik, boleh perkenalkan diri? Saya Azhar daripada Jasper Lodge, mewakili Customer Relation Management Team, di mana Jasper Lodge ni actually ibu pejabatnya berada di PJ, di area Petaling Jaya, Selangor, dan mempunyai lebih kurang 12 cawangan seluruh Malaysia. Boleh tak terangkan mengenai perkhidmatan yang Jasper Launch sediakan dan bagaimana kalau ada yang ingin menghubungi Jasper Launch? Okey, Jasper Lodge sebenarnya adalah nursing home ataupun nursing care home ataupun pusat rawatan orang-orang tua, di mana kami kategorikan untuk orang-orang tua ataupun yang berumur yang mempunyai masalah kesihatan dan juga yang perlukan kata orang tu perhatian, di mana kami ada golongan profesional daripada segi nurses dan doktor ataupun paramedik, di mana yang boleh memberikan servis untuk penjagaan mereka sama ada 24 jam di center-center ataupun di pusat-pusat rawatan kami, dan juga untuk daycare, maknanya pulangan harian, di mana harganya berpatutan, dan rawatan itu merangkumi juga penjagaan itu merangkumi juga dari segi pemakanan 5 hari, 4 hingga 5 hari sehari, lawatan daripada doktor dan pemantauan daripada nurse yang bekerja secara shift, dan juga pemantauan dari segi kesihatan mereka berkala. Okey. Sekiranya ada pesakit-pesakit, terutama pesakit-pesakit kanser yang berada di hospital ingin mengambil perkhidmatan daripada Jasper Launch, bagaimana pihak hospital ataupun kami ingin memberi rekomen kepada pesakit dan juga penjaga, bagaimana cara untuk menghubungi Jasper Launch itu sendiri? Okey, satu soalan yang bagus, sebab bila kita bercakap pasal penjagaan rumah orang-orang tua, ada banyak kategori, tapi kami juga menerima kata orang tu penjagaan untuk palliative care atau penjagaan yang teristimewa, di mana untuk kes-kes kanser kami juga menerima pesakit-pesakit seperti itu yang kita kategorikan sebagai pesakit high dependency ataupun kategori kelas atasan, di mana selalunya kes macam ini adalah cancer stage 3 ke atas, di mana mereka akan berada dalam lingkungan bedridden ataupun berada di katil, tidak berupaya untuk menjaga diri sendiri dan memerlukan pemantauan yang rapi dari segi kesihatan dan juga pemakanan. So ini adalah antara pelibatan yang kami boleh lakukan untuk memastikan komuniti di luar tu yang mengalami masalah-masalah ini, terutama dari segi kanser, untuk menghantar mereka di pusat-pusat jagaan kami. Dan untuk mereka menghubungi kami, kami ada web page kami sendiri ataupun tempat di mana diorang boleh menghubungi www.jasperlodge.com.my, dan boleh menghubungi nombor 03 5626 0033 03 5626 0033, di mana kami akan mereka yang bertanya pasal boleh bertanya dengan kami tentang berbagai kemusykilan dan juga informasi tentang bagaimana nak meletakkan ataupun menghantar orang-orang tua yang mengalami mungkin masalah bukan sahaja kanser, tapi yang kesihatan yang lain yang perlukan pemantauan untuk datang dan kami berikan servis yang sempurna untuk mereka, insya-Allah. Terima kasih Encik Azhar. Okey, sekarang kita akan beralih pula ke booth yang seterusnya. Jadi, mari kita ke sebelah sana.
Wanita. Bila kita bercakap pasal wanita, apa yang sinonim adalah kecantikan. Dan bila kita fikir pasal kecantikan, pasti terlintas satu produk iaitu Mary Kay. Bersama dengan saya sekarang adalah wakil daripada Mary Kay sendiri. Boleh Puan perkenalkan diri? Okey, saya adalah Nur Abdul Syukur, Executive Senior Sales Director from Mary Kay, Independent Executive. Boleh tak terangkan apa yang Mary Kay sediakan antara produk-produk dan macam mana kita nak dapat produk-produk ni? Okey, apa yang Mary Kay ada adalah skincare, berkaitan dengan skincare, berkaitan dengan makeup dan juga penjagaan badan macam body wash, perfume juga. Dan apa yang kita ada adalah melalui perunding kecantikan. So kalau nak dapatkan, nak buat pembelian, you boleh melalui, kita boleh pergi ke perunding kecantikan untuk mendapatkan konsultasi secara percuma sebelum membeli barangan. Kebanyakan produk-produk Mary Kay ni adalah seperti yang kita tahu, dia ada melalui makeup, foundation semua. So apa antara kebaikan dia yang terdapat dalam produk ni? Okey, Mary Kay telah berada di Malaysia sahaja selama 20 tahun. Di dunia secara global kita ada 57 tahun. Sudah berada di pasaran selama 57 tahun. So produk-produk kita menjalani ujian sebanyak 500,000 test yang kita jalankan termasuk independent lab. Dan kita beri jaminan kepuasan 90 hari kepada semua pengguna jika mereka tak puas hatilah dengan produk yang dipakai. So konsep dia adalah kita cuba, kita suka, kita beli. So that is apa yang Mary Kay ada. Okey, seperti yang kita tahu sebenarnya pesakit-pesakit kanser ni mengalami masalah seperti kulit kering, terutama bagi yang selepas menjalani rawatan, terutama radioterapi. So ada tak barang yang Puan boleh recommend untuk pesakit-pesakit ni? So kita ada banyak juga, macam saya sendiri personally, saya ada handle beberapa kes yang melibatkan pesakit kanser. Biasanya orang yang kanser menjalani radioterapi ataupun kemoterapi, mereka punya kulit sedikit kering. Dan kalau mengikut keadaan, biasanya saya akan beri mereka lebih produk yang melibatkan hydration, menambahkan moist dalam kulit lah. Contohnya macam kita ada gel mask. Okey, kita ada Intense Moisturizing Cream sebagai tambahan kepada moisturizer yang sedia ada, dan juga gel mask. Kejap, memang ada gel mask. Gel mask tu basically kita boleh bawa tidur, kita panggil dia sleepy mask. Tu pun boleh membantu hydration juga sebab pesakit kanser biasa mereka memang sangat kering. Dan memang dua ni memang membantu betul untuk kulit mereka lah, selain daripada nasihat daripada doktor kalau mereka perlukan. So bagaimana nak menghubungi ataupun mencari penis-penis yang menjual Mary Kay dekat sana? Ada beberapa cara, secara online kita boleh cari, pergi ke website Mary Kay, www.marykay.com.my/ siapa-siapa perunding kecantikan you ketahui, ataupun boleh terus pergi ke website www.marykay.com.my dan search for beauty consultant. So kita ada beauty consultant locator untuk kita cari di tempat-tempat kediaman kita lah. Kita boleh tengok spesifik dekat tempat mana yang kita nak. Terima kasih Puan. Ya. Okey. So, kepada pesakit-pesakit kanser di luar sana, jangan risau sekiranya mengalami masalah-masalah kulit kering, kerana kita telah memiliki Mary Kay yang boleh membantu masalah kulit kering anda. Terima kasih. Okey, selamat tengah hari. Saya Atira, bersama lagi kita pada hari ini, hari kedua di National Cancer Conference ILKKM Sungai Buloh. So, kalau semalam kita dah pergi pusing-pusing tengok semua poster yang terlibat dalam poster presentation di NCC 2020. So, hari ini apa yang kita akan buat? Kita akan melawat semua booth yang ada di sini, dan booth pertama yang saya lawat hari ini adalah berkenaan dengan kanser prostat, dan bersama dengan saya sekarang adalah wakil daripada booth kanser prostat. So, Encik, boleh kenalkan diri? Okey, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Azizi. Ini sahabat saya. Saya Dr. Suresh. Boleh tak beri sedikit maklumat mengenai booth dan apa yang disediakan pada hari ini?
Okey. Pertama sekali kami daripada tim urologi daripada Hospital Selayang. Ini adalah satu inisiatif yang kami ambil bersempena dengan National Cancer Conference pada hari ini, iaitu untuk memberi kesedaran kepada orang ramai bahawa di kalangan kita ada penyakit yang kita kenali sebagai kanser prostat, dan kebanyakan daripada rakyat Malaysia tidak mengetahui berkenaan dengan tanda-tanda, simptom-simptom ataupun apa kesan dan juga bahayanya kanser prostat kepada diri masing-masing. Kalau kita lihat masyarakat sudah biasa dengan kanser payudara, tetapi berkenaan kanser prostat masih rendah tahap kesedaran. Okay, sebabnya kemungkinan kanser prostat tidak datang dengan simptom-simptom. Ada yang bila datang kepada kita dan sudah keadaan sudah datang dengan komplikasi-komplikasi daripada kesan daripada kanser. So apa yang kita sediakan pada booth kita pada hari ini, kita terangkan kepada pesakit berkenaan dengan siapa individu-individu yang ada berpotensi ataupun ada risiko untuk mendapat kanser prostat, dan bagaimana tahap-tahap saringan yang kita lakukan dan bagaimana pesakit boleh mendapatkan perkhidmatan rawatan daripada kami. Kebiasaannya sebab kita sedia maklum ramai rakyat Malaysia di luar sana yang tak tahu apa itu simptom. So selain daripada simptom, saringan yang dilakukan contoh di Hospital Selayang, apa saringan yang disediakan? Okey. Di jabatan kami di Urologi Selayang, kebiasaannya kami adalah klinik adalah klinik yang berpakar, dan pesakit kebiasaannya akan dirujuk kepada kami sama ada daripada klinik-klinik swasta ataupun daripada klinik-klinik kesihatan. Mereka akan dirujuk kepada kami disebabkan oleh ada simptom-simptom, contohnya masalah berkenaan dengan saluran kencing. Dalam masa yang sama mereka kenal pasti pesakit ini bacaan kanser darah prostat pada badannya tinggi daripada biasa, ya, dan kebiasaan bacaan prostate cancer ataupun PSA bawah daripada 4. Tapi pesakit-pesakit yang kita suspek prostate cancer bacaan dia lebih daripada 4, dan pemeriksaan prostat menggunakan digital finger antara cara-cara awal untuk kita kesan sama ada pesakit itu mempunyai kanser prostat ataupun tidak. Okey, untuk Dr. Suresh, apa pandangan doktor mengenai National Cancer Conference yang dilakukan untuk 2 hari ini? Okey, pandangan saya hari ini ialah National Cancer Conference ni memberi banyak kesedaran lah kepada rakyat Malaysia, tak kira lah dari segi daripada background medical atau non-medical. So orang yang datang sini diorang boleh tahu lebih mendalam tentang pelbagai jenis kanser lah, macam breast cancer, cervical cancer and also prostate cancer lah. So saya rasa National Conference ni perlu dilakukan setiap tahun untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia lah. Okay, terima kasih doktor. Okey, sekarang kita akan pergi lawat booth yang berada di sebelah kita pula. So lepas prostat kita tengok apa pula booth yang disediakan untuk para wanita. Okey, kalau tadi kita dah tengok berkenaan dengan kanser prostat, so sekarang kita beralih pula ke breast cancer, dan di sini bersama dengan saya adalah wakil daripada BCWA. So Puan, boleh kenalkan diri? Boleh. Terima kasih Atira ya. Saya Matron Datin Zainab binti Abdullah ya, mewakili Persatuan Kebajikan Kanser Payudara Malaysia, BCWA, dikenali dengan short form dia. Sebenarnya BCWA telah pun ditubuhkan ya pada 1986 lagi. Objektif kita adalah untuk membantu pesakit-pesakit, memberi sokongan psikososial kepada pesakit-pesakit kanser payudara ya, khususnya payudara. So di samping itu kita juga memberi sokongan alat-alat perkakas kepada pesakit kanser seperti payudara palsu, rambut palsu ya. Dan di samping itu juga kita memberi pendidikan ya, kesihatan payudara, khususnya kanser payudara secara percuma ya. Dan kita mempunyai 2 jenis klinik bergerak. Satu adalah satu kenderaan 3 ton vehicle yang kita namakan Murni, Cikgu Murni ya, short form kepada Mobile Unit Reaching Nationwide with Information, dan juga klinik implantable klinik yang seperti di belakang ini ya. And kita melaksanakan pendidikan kesihatan tu secara percuma ya, tiada bayaran untuk masyarakat. Dan actually kita beri ceramah berkaitan dengan kesihatan payudara dan juga kanser payudara.
Di samping itu kita mengajar klien bagaimana melaksanakan pemeriksaan sendiri payudara dengan cara yang betul, kaedah yang betul, waktu yang bersesuaian. Dan bukan itu saja, kita juga melaksanakan pemeriksaan klinikal payudara kepada klien, dan sekiranya ada penemuan yang tidak normal, kita akan merujuk sama ada ke hospital kerajaan ataupun hospital swasta. Dan bukan itu sahaja, bahkan kami akan melaksanakan rawatan ke rumah jika ada masalah, dan kita navigate klien ke mana mereka nak pergi, and kita memberikan pamphlet secara percuma bagaimana mereka nak melaksanakan pemeriksaan sendiri payudara, kerana statistik kita setiap 20 orang wanita satu berisiko untuk mendapat kanser payudara, dan bukan tertakluk kepada wanita saja, lelaki juga less than 1% ada kena. Jadi pendidikan kesihatan payudara bukan saja ditumpu kepada wanita, bahkan kaum lelaki juga. Thank you very much. Okay, terima kasih Matron. Saya ingin bertanya juga, macam mana cara nak menghubungi BCWA selain daripada 2 klinik bergerak? Kita mempunyai website www.breastcancer.org.my, ataupun kita juga boleh tengok di info breastcancer.org.my, and kita berpusat di Petaling Jaya, berhampiran dengan Crystal Crown Hotel, and our phone number adalah 0379540133. Boleh hubungi kami bila-bila masa. Thank you. Terima kasih Matron. Jadi sekarang kita beralih pula ke booth yang sebelah, tengok apa pula yang disediakan di sana. Okey, kalau tadi kita tengok berkenaan kanser prostat, breast cancer, so sekarang kita nak tengok salah satu daripada ubatan yang biasa digunakan oleh pesakit kanser juga. So bersama dengan saya sekarang adalah wakil daripada booth Oral 7. Jadi Encik, boleh kenalkan diri? Nama saya Eugene. So saya product executive of Oral 7. Macam yang kita tahu, kebiasaannya Oral 7 lebih sinonim untuk pesakit-pesakit kanser yang melibatkan bahagian oral. Jadi boleh tak terangkan apa itu Oral 7 dan perkhidmatan yang disediakan? Okay. So basically Oral 7 dikhaskan untuk pasien yang mengalami kekeringan mulut. So most the time of course bila cancer patient undergo chemo, radiotherapy, dia punya side effect salah satu ialah akan dapat kekeringan mulut. So basically Oral 7 kita punya produk mengandungi natural enzymes yang kelenjar liur kami produce. So untuk patient yang biasanya kekurangan air liur, enzim mereka di dalam mulut pun akan berkurang. So di sinilah di mana Oral 7 boleh membantu meningkatkan dia punya enzim supaya dia punya oral flora di dalam mulut seimbang lah, balance. So antara produk ni, bagaimana kita nak menghubungi? Anda kata ada pasien yang berada di hospital ingin menghubungi untuk mendapatkan stok sendiri. So of course kita punya Oral 7 boleh didapati di chain pharmacy seperti AA Pharmacy, Big Pharmacy, Caring dan juga di Guardian lah. Ya. Saya nak tanya, apa pendapat Encik berkenaan dengan National Cancer Conference yang dilakukan pada hari ini? Saya rasa event ni memang mengagumkan. Memang banyak, I tengok banyak orang yang datang, doctors, nurses. So I rasa it's a good thing lah, and this is the first one yang dibuat. Saya rasa memang bagus. Harap-harap next year dan following years akan lebih banyak orang yang datang lah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sekarang kita akan berubah pula ke booth yang seterusnya dan saksikan nanti booth apa yang saya akan lawati. Terima kasih. Okey, bersama dengan saya sekarang, saya berada di booth AIA, dan bersama dengan saya sekarang adalah wakil daripada booth AIA, Miss Samila. Right? Okey. Saya nak tanya sikit berkenaan dengan booth AIA. Apa perkhidmatan yang disediakan di sini? Okay, first of all, AIA, sorry, I'll speak in English. First of all, AIA is a leading insurance company. So what we are providing is insurance plan for your health, wealth, and also health management. So currently we have few plans here in place, and because it's a national conference,
the few plans that I would like to highlight is called 360 Cancer Plan, Vitality Plan, and also your normal A-Life Link Plan, which is a total solution protection plan. So the benefits of this is to get awareness for people who about cancer. So currently the 360 plan, what it gives out in total solution is it's a plan that does not terminate upon you diagnosed with cancer. So it gives you constant cash rewards, and it also has a reboost of your total solution, your coverage plan. So it doesn't get terminated. Vitality is about health management. If you constantly take care of your health, you are also rewarded in AIA. And A-Life Link is a total solution plan whereby for a particular premium, you actually get a coverage of 6 things, which is your life, death, critical illness, and personal accident, medical card, waiver, and also investment link. So these are the first packages that we are promoting here in this event today. Okay, so sekarang saya tanya, apa pendapat Miss berkenaan dengan Cancer Conference untuk kali ini? Okay, Cancer Conference I think is good. I think it's the first in Malaysia here today, right? So many people are not aware of how to cope with this when they get such a reward. So this Cancer Conference, I think it gives a good awareness for people in terms of what are there and what precautions need to be taken. And also by coming here, I think they are also aware of the cost associated to it and how they are well prepared for it. Instead of, suddenly if any of your close relatives or family, if they come down with cancer, what do they do? So I believe all the booths here are related to somehow health related, and it gives a good awareness lah. So even for us in terms of like critical coverage, we have something called critical coverage. From what I've spoken to many people here, they have insurance but they are not sure if they have the critical coverage. So this is one of the good platform for them to get that awareness of that. Yeah. Terima kasih Miss Samila. Okay. So sekarang kita akan tengok last booth yang kita akan lawati pada hari ini. Jom kita ikut ke sana. Terima kasih. Okay, kita dah jalan-jalan pusing-pusing tengok semua booth yang ada kat sini, dan saya tertarik untuk melihat satu booth yang mana alatannya saya juga gunakan di rumah. So bersama dengan saya sekarang adalah wakil daripada booth Kowe. Jadi Encik boleh kenalkan diri? Okey, nama saya Kadrisan dari Kowe Malaysia. Macam ni, Encik Kati, saya nak tanya apa perkhidmatan dan juga produk-produk yang disediakan oleh COVID terutama yang bersesuaian untuk pesakit-pesakit kanser? Okey, buat masa ni kita memang ada dah lama kita dalam COVID, kita ada penapis air dan juga penapis udara. So yang sekarang kita launch sekarang ni ialah tilam, mattress. So apa yang kita berkaitan dengan boleh kita cakap berkaitan dengan kesihatan adalah penapis udara dan juga penapis air. So iaitu air yang pasal kita kena kita kena minum air yang bersih untuk macam badan kita kan bersih kan. So dan juga yang paling utama yang macam kanser tu dia berpunca dari mana? Kanser tu punca dari mana? So mungkin ada daripada air yang masa ada buat masa ini kita pun tahu kita logi air yang kotor, sungai yang kotor dan juga mempunyai banyak chemical. So Kowe Malaysia dia melancarkan macam penapis air tu, dia punya filtration orang panggil penapis tu yang paling berkualiti. So dan juga buat masa ni yang paling isu yang paling hangat tu boleh katakan yang macam penyakit corona tu. So yang dia berebat daripada mana? Dari udara yang kotor. So untuk tu kita bekalkan penapis air, penapis udara yang ni. So yang ni ada berkaitan dengan kesihatan yang paling ni. Bagaimana kita nak dapatkan alatan Kowe ni? Dekat mana dan boleh cari? So kita punya syarikat Kowe ni dalam bisa kata dekat Malaysia ni banyak cawangan. So kita boleh jumpa dengan agensi sendiri ataupun dengan online pun kita boleh apply benda ni. Apa pendapat Encik mengenai First National Cancer Conference yang kita lakukan pada hari ini? So selama ni kita pergi banyak conference, yang ni conference cancer ni adalah yang paling baik dan paling yang utama untuk kesihatan tu. So kita pun banyak hangatlah, kita punya banyak suka dengan ni, so banyak happy dengan ni. So sampai banyak ramai yang kita tahu pasal kanser tu punca dari mana. So cara mengatasi masalah tu kita. So dengan adanya program-program macam ni kita bolehlah menyampaikan banyak ni
untuk kepada masyarakat-masyarakat yang di luar yang belum tahu lagi pasal kanser kan. So boleh juga mereka boleh boleh mengatasi penyakit sebelum kita dapatkan sakit tu. Terima kasih Encik Kati. Okey, sekarang kita lihat semua budaya kat sini. Jadi jangan lupa datang ramai-ramai. Kita ada sampai pukul 5 petang nanti. Jadi datang dan tuntut ilmu bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Okey, sekarang kita sampai ke booth kita yang terakhir, iaitu booth Cancer Care, dan bersama dengan saya sekarang adalah Puan Sharifah, wakil daripada Cancer Care. So Puan Sharifah, saya ingin tanya sedikit, mungkin ramai yang di luar sana yang tak tahu berkenaan dengan Cancer Care. So boleh tak terangkan apa itu Cancer Care? Okey. Cancer Care adalah persatuan yang menyumbang kepada kebajikan pesakit kanser, terutamanya kepada pesakit yang kurang berkemampuan. Jadi di sini kami memberi bantuan daripada segi kebajikan pesakit, daripada segi home shelter, bantuan monetary, bantuan fasiliti, ambulans, medik. Jadi kami juga memberi support group untuk pesakit dewasa dan juga kanak-kanak. Basically kami selain daripada itu, kami juga membuat penambahbaikan kebajikan pesakit di hospital, dan juga kami membuat seminar, create awareness tentang kanser, kepentingan penjagaan kesihatan, dan juga kita ada berkolaborasi dengan international hospital, maksudnya di luar negara. Kita mengkaji mengapakah kanser terjadi dan apakah langkah ataupun perubatan yang dapat kita sumbangkan juga di negara kita. Jadi basically Cancer Care is persatuan yang menitik beratkan tentang kebajikan pesakit. Jadi kalau di luar sana ataupun pihak hospital yang ingin memberi referral ataupun menghubungi Cancer Care untuk pasien di hospital ataupun di luar, bagaimana cara untuk menghubungi Cancer Care? Okay. Firstly, kalau di hospital, mereka boleh dapat daripada sister atau matron ataupun doktor daripada bahagian onkologi sendiri. Okay. Selain daripada itu, of course, kami ada Facebook page yang di atas nama Persatuan Ibu Bapa dan Anak-anak Sakit Kanser Malaysia. Jadi boleh sahajalah dapatkan daripada sini. Puan, saya nak tanya, apa pandangan Puan mengenai National Cancer Conference yang dijalankan di IIKKM ini? Okey, saya nak ucapkan syabaslah pada pihak LKKM kerana telah mengadakan pada julung-julung kalinya conference yang saya rasa penuh dengan informasi yang diperlukan, dan mungkin satu saja kita kurang mendapat daripada publik, mungkin kita perlu hebahkan lagi. Tetapi adalah satu conference yang sangat baik, dan satu perjumpaan di antara semua pihak perubatan, whether dia doktor ataupun nurses dan public. Jadi di sini kita dapat belajar tentang kepentingan penjagaan kesihatan, apa itu kanser, dan juga bagaimana kita nak kekang kanser sendiri. Jadi selain daripada itu, kita dapat platform untuk kenalkan diri masing-masing lah. Terima kasih Puan Sharifah. Okey, so sekarang habis sudah semua booth yang saya akan lawati. Jadi nantikan second National Cancer Conference pada tahun akan datang. Terima kasih.